Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, kita teruskan topik kita pada hari ini iaitu 2.2 respirasi sel dan fotosintesis, di mana dalam subtopik ini kita pelajar boleh berkomunikasi berkaitan mengenai respirasi sel. Pelajar dapat berkomunikasi mengenai proses fotosintesis. Pelajar dapat membezakan proses respirasi sel dengan fotosintesis. Pelajar juga dapat menerangkan berkaitan proses respirasi sel dan fotosintesis. Apakah dia respirasi sel? Respirasi sel terbahagi kepada dua, iaitu respirasi luar, pernafasan, dan respirasi dalam, respirasi sel. Pernafasan merupakan pertukaran gas antara organisma dengan persekitarannya, manakala respirasi sel pula ialah proses pengoksidaan dan penguraian glukosa yang berlaku di dalam sel hidup untuk membebaskan tenaga. Okay, respirasi sel ialah proses penguraian makanan untuk membebaskan tenaga. Tenaga yang diperlukan akan digunakan untuk semua proses hidup yang berlaku dalam badan. Proses respirasi sel memerlukan oksigen dan glukosa untuk menghasilkan tenaga, karbon dioksida dan air. Okay. Ini maksud berlaku proses respirasi, iaitu glukosa memerlukan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Manakala dalam fotosintesis kita sudah tahu dan pelajar pun sudah belajar macam mana proses fotosintesis ini berlaku, di mana semua tumbuhan hijau mensintesis makanan sendiri melalui fotosintesis. Makanan yang dibuat oleh tumbuhan hijau iaitu tumbuhan glukosa kemudiannya disimpan dalam bentuk kanji. Disimpan dalam bentuk kanji. Kehadiran kanji dalam daun menunjukkan fotosintesis telah berlaku. Jadi apakah keperluan untuk proses fotosintesis? Cahaya matahari, karbon dioksida, air dan klorofil diperlukan untuk fotosintesis. Dalam tajuk ini, pelajar mesti melakukan eksperimen iaitu ujian kehadiran kanji. Jom kita tengok satu video supaya pelajar lebih faham apa itu respirasi sel dan macam mana eksperimen kehadiran kanji. Saya tak masuk. Saya tengok Aiza masuk. Good. Very good. Jom kita tengok sama-sama. Michael dan Jeff sedang berehat di bawah sebatang pokok. Jeff berkata, "Ini sangat menenangkan. Udara di sini sangat segar." Michael berkata, "Ini kerana masih banyak pokok di sekitar tempat ini. Jika awak pergi ke bandar, hanya sedikit sahaja pokok yang tinggal dan udara adalah tercemar." "Bagaimanakah pokok membantu membersihkan udara?" Jeff bertanya kepada Michael. Balas Michael, "Haiwan dan tumbuhan adalah saling bersandaran. Tumbuhan membebaskan oksigen semasa fotosintesis dan haiwan membebaskan karbon dioksida semasa respirasi sel. Proses respirasi dan fotosintesis yang saling melengkapi membolehkan benda hidup mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan untuk hidup. Mari kita lihat dengan lebih dekat proses-proses yang berbeza ini. Respirasi boleh dibahagikan kepada respirasi luar, pernafasan, dan respirasi dalam, respirasi sel.
Pernafasan melibatkan pertukaran gas antara organisma dan alam sekitar. Ia melibatkan penarikan dan penghembusan nafas. Respirasi sel memerlukan oksigen dan glukosa untuk menghasilkan tenaga. Karbon dioksida dan air adalah hasil sampingan respirasi sel. Persamaan bagi respirasi sel diwakili sebagai sebaliknya, fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan hijau menyerap tenaga cahaya daripada matahari untuk menghasilkan glukosa daripada karbon dioksida dan air. Persamaan bagi fotosintesis diwakili sebagai respirasi sel dan fotosintesis boleh dibezakan dari segi proses, keperluan tenaga, bahan tindak balas, hasil tindak balas, organisma, peranan glukosa, masa dan tapak. Respirasi sel dan fotosintesis adalah proses-proses yang saling melengkapi. Ini kerana hasil tindak balas satu proses adalah bahan tindak balas proses yang satu lagi. Okey. Kita tengok skrin seterusnya. Okey. Kita tengok lebih jelas lagi video pengajaran cikgu. Tajuk ini respirasi sel dan fotosintesis. Respirasi sel mengikut video tadi, respirasi sel kan terbagi pada dua, iaitu respirasi luar dan respirasi dalam, iaitu respirasi dalam kita panggil respirasi sel. Pernafasan merupakan pertukaran gas antara organisma dengan persekitaran, manakala respirasi proses pengoksidaan dan penguraian glukosa yang berlaku di dalam sel hidup untuk membebaskan tenaga. Okey, itu maksud respirasi dan pernafasan. Respirasi sel ada dua kan? Okey. Di mana respirasi sel ini adalah proses penguraian makanan membebaskan tenaga. Tenaga yang dibebaskan akan digunakan untuk semua proses hidup yang berlaku dalam badan. Proses respirasi sel memerlukan oksigen, glukosa untuk menghasilkan tenaga karbon dioksida dan air. Okey, ini contoh persamaan dia. Glukosa dan oksigen diperlukan semasa proses respirasi dan akan membebaskan karbon dioksida, air dan tenaga. Okey, kita tengok apakah maksud proses fotosintesis. Proses fotosintesis bermaksud tumbuhan hijau mensintesis makanan sendiri melalui fotosintesis. Okey. Makanan yang dibuat oleh tumbuhan iaitu glukosa kemudian disimpan dalam bentuk kanji. Kehadiran kanji dalam daun menunjukkan fotosintesis telah berlaku. Okey. Seterusnya kita tengok macam mana proses fotosintesis. Okey, dalam gambar rajah ni boleh juga rujuk teks air diserap oleh akar melalui xilem, tisu xilem. Okey, ni. Okey.
Okey. Tisu xylem ini, okey. Lepas tu diserap oleh batang pokok di mana tumbuhan hijau mengandungi klorofil, menyerap tenaga cahaya matahari kan, dan karbon dioksida untuk berlaku proses fotosintesis, dan dalam masa yang sama fotosintesis itu menghasilkan glukosa dan membebaskan gas oksigen. Jadi karbon dioksida diserap dengan adanya air, bantuan cahaya matahari dan glukosa akan dapat menghasilkan glukosa dengan bantuan tenaga cahaya matahari dan klorofil. Jadi proses fotosintesis ini berlaku dalam masa yang sama menghasilkan glukosa dan oksigen. Itu maksud dia ya. Ini adalah perbezaan di mana respirasi sel dan fotosintesis. Di mana kalau respirasi sel berlaku dalam mana? Berlaku dalam mitokondria. Fotosintesis berlaku dalam mana? Berlaku dalam kloroplas. Proses yang membebaskan tenaga, dan fotosintesis proses yang menyerap tenaga. Ini menyerap tenaga. Ini membebaskan tenaga, menggunakan tenaga kimia dalam makanan, menggunakan tenaga daripada cahaya matahari. Berlaku pada manusia, haiwan dan tumbuhan. Dan mikroorganisma. Berlaku dalam tumbuhan dan mikroorganisma. Menguraikan glukosa, penghasilan tenaga, respirasi sel. Tetapi fotosintesis mensintesis menghasilkan glukosa. Dalam proses respirasi sel menggunakan oksigen dan glukosa untuk menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Sentiasa berlaku. Tetapi fotosintesis menggunakan karbon dioksida dan air untuk menghasilkan oksigen dan glukosa, berlaku ketika ada cahaya. Proses respirasi sel dan fotosintesis. Proses respirasi sel dan fotosintesis saling melengkapi. Semasa respirasi sel, gas oksigen diserap dan gas karbon dioksida disingkirkan. Karbon dioksida yang disingkirkan akan digunakan untuk semua tumbuhan hijau untuk melakukan fotosintesis. Oksigen yang dihasilkan daripada proses fotosintesis pula digunakan oleh semua organisma untuk respirasi sel. Ini proses respirasi sel dan fotosintesis yang saling melengkapi. Tengok. Ni proses respirasi sel. Proses respirasi sel. Semua organisma menghasilkan karbon dioksida dan air. Jadi karbon dioksida ini diperlukan oleh tumbuhan, dan tumbuhan menggunakan karbon dioksida semasa proses fotosintesis. Semasa proses fotosintesis ini berlaku, apa yang jadi? Tumbuhan menghasilkan glukosa dan oksigen. Dan oksigen ini diperlukan oleh haiwan dan juga manusia, iaitu organisma menggunakan glukosa, oksigen semasa respirasi sel. Jadi saling bersandaran melengkapi antara respirasi sel dan fotosintesis. Cikgu nak tunjuk eksperimen yang ada dalam buku teks kamu. Eksperimen kehadiran kanji. Kita tengok sama-sama ya. Respirasi.
Okey, kita tengok macam mana eksperimen kehadiran kanji. Looking for the best online tuition teachers in Malaysia? Trends of Education is your passion. Macam mana proses kehadiran kanji ini berlaku. Eksperimen untuk mengkaji kehadiran kanji dalam You say you wanna, yeah, Okey, seperti yang kita sudah maklum bahawa proses ini akan menghasilkan glukosa. Yang mana glukosa pula dia akan dibukakan kepada kanji. Dan kanji akan disimpan dalam daun, batang dan juga buah. Okey, seperti biasa saya akan bantu orang belajar dan juga kita. Dan kita akan tengok adakah daun yang kita sudah bagi, adakah daun tu akan dikaji. Okey, so jom kita tengok. Berikut adalah bahan-bahan yang kita perlukan untuk eksperimen ini. Daun, larutan iodin, tabung uji, bika, jam randik, penunu Bunsen, jubin berwarna putih, konsep. Langkah pertama adalah kita rebus daun di dalam air yang mendidih selama 5 minit. Ini adalah bagi tujuan memecahkan dinding sel daun dan juga untuk melembutkannya. Kemudian penunu Bunsen dipadamkan. Keluarkan daun dan masukkan ke dalam tabung uji yang berisi alkohol. Rendam tabung uji tadi di dalam bika yang berisi air panas. Ini adalah bagi tujuan untuk melarutkan dan menyingkirkan klorofil daun. Keluarkan daun tadi dan masukkan ke dalam air suam untuk melembutkan daun dan juga untuk menyingkirkan alkohol. Akhir sekali, letakkan daun di atas jubin putih dan titiskan beberapa titik larutan iodin bagi mengesan kehadiran kanji. Kawasan yang mengandungi kanji akan bertukar menjadi biru gelap. Okey, so kita dah selesai eksperimen tadi. Dan kita dapat menyaksikanlah bahawa bahagian daun yang menjadi kawasan yang menjadi biru gelap. Okey, kawasan biru gelap itu menunjukkan bahawa bahagian daun tersebut mengandungi kanji. Okey, so terima kasih kepada pelajar yang bantu saya hari ini. Dan kita dan juga sampai jumpa lagi untuk video yang seterusnya. Okey, saja. Bye. Okey, lagi satu cikgu nak tunjukkan satu video eksperimen untuk eksperimen seterusnya lah, penerangan eksperimen seterusnya. Mengkaji keperluan faktor cahaya, klorofil dan karbon dioksida semasa menjalankan proses fotosintesis. Assalamualaikum. So hari ini kita akan bincangkan eksperimen 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 di mana mengkaji beberapa faktor yang diperlukan untuk proses fotosintesis. Okey, kita tengok eksperimen 2.1. Eksperimen 2.1 ialah kita nak mengkaji tenaga cahaya. Adakah tenaga diperlukan untuk proses fotosintesis? Okey, jadi sebelum tu untuk ulang kaji, apakah faktor yang diperlukan untuk proses fotosintesis berlaku? Kita perlukan cahaya, kita perlukan gas karbon dioksida, okey, tumbuhan perlukan air dan juga
tumbuhan perlu mengandungi klorofil ataupun pigmen hijau yang menyerap cahaya. Kena ada keempat-empat elemen ni, barulah boleh berjalannya proses fotosintesis. So, sekiranya salah satunya tiada, maka tiada fotosintesis dan juga tiada penghasilan kanji. Okey. Okey, kita tengok semula. Okey, pernyataan masalah bagi eksperimen 2.1 ialah adakah tenaga cahaya diperlukan dalam proses fotosintesis? Perlu tak perlu? Perlulah. Okey, jadi hipotesis kita cahaya diperlukan untuk proses fotosintesis. So, tujuan eksperimen ni ialah mengkaji keperluan cahaya matahari untuk fotosintesis. Untuk apa-apa eksperimen, kita kena ada 3 pemboleh ubah, iaitu dimanipulasi. So dimanipulasikan di sini ialah kehadiran cahaya. Ada tumbuhan yang ada cahaya, ada tumbuhan yang tidak diberi cahaya. Pemboleh ubah yang bergerak balas ialah perubahan warna larutan iodin. Okey. Larutan iodin ni kita guna untuk menguji kehadiran kanji dalam daun. So kita perhatikan perubahan warna larutan iodin, barulah kita tahu kanji tu hadir atau tidak di dalam daun. Okey, yang dimalahkan ialah jenis tumbuhan yang kita menggunakan tumbuhan yang sama. Okey, so inilah gambarannya. Di mana kita ada tumbuhan A dan kita ada tumbuhan B. Okey, tumbuhan A diletak dalam gelap, dalam kotak. Tumbuhan B di bawah cahaya matahari. So konsep dia senang saja. Jika ada cahaya, so berlakulah proses fotosintesis. Okey, jika ada fotosintesis, adalah kehadiran kanji. Jika kanji hadir selepas ujian iodin, kita akan dapat warna biru tua, di mana iodin merah berubah kepada warna biru tua. Okey. Okey, untuk A, tiada cahaya. So tiada cahaya, tiadalah fotosintesis. Tiada fotosintesis, tiadalah penghasilan kanji. Tiada penghasilan kanji, maka selepas buat ujian iodin kekal terang, warna terang. So itulah keputusannya di mana fotosintesis memerlukan cahaya matahari. Okey, kita pergi kepada eksperimen 2.2. Eksperimen 2.2, kita tukar faktor sahaja di mana kita uji pula adakah klorofil diperlukan dalam proses fotosintesis. Di mana eksperimennya mengkaji keperluan klorofil dalam fotosintesis. Klorofil penting pada tumbuhan di mana klorofil ni fungsinya ialah memerangkap cahaya untuk fotosintesis. So sekiranya tiada klorofil, tiada cahaya yang boleh diperangkap. Okey, jadi ramalan keputusan kita, hipotesis kita ialah tumbuhan memerlukan klorofil untuk fotosintesis. Pemboleh ubah dimanipulasi kita ialah kehadiran klorofil. Okey, bergerak balas, pemboleh ubah bergerak balas ialah sama juga perubahan warna larutan iodin untuk ujian kanji. Yang dimalahkan sama juga jenis tumbuhan. So kita tengok eksperimennya. Okey, di mana kita menggunakan daun daripada tumbuhan yang daunnya ada bahagian yang mengandungi klorofil, ada bahagian yang tidak mengandungi. Yang biasa kalau kamu jumpa daun yang macam-macam color dekat daun dia tu, ada warna putih, ada yang warna hijau, bunga kertas kan, daun bunga kertas biasa macam ni. So yang warna putih tu maksudnya tiada klorofil di situ. So tiada klorofil. Sedangkan yang warna hijau ni mestilah yang ada klorofil. So konsep dia senang saja. Jika tiada klorofil, tiadalah fotosintesis. Okey, jika tiada fotosintesis, tiadalah penghasilan kanji. Jika tiada penghasilan kanji, tiadalah perubahan warna pada ujian kanji di mana iodin kekal terang. Okey, yang ini yang ada klorofil adalah sebaliknya di mana ada berlaku fotosintesis. Bila ada berlaku fotosintesis adalah kanji. Okey, kanji. Bila ada kanji, selepas kita buat ujian iodin, maka iodin berubah menjadi biru tua. Okay, itu hasil untuk eksperimen kedua. Okey, kita pergi kepada next eksperimen. Okey, next eksperimen ialah eksperimen
2.3 Boleh di rujuk mana eksperimen buku masalahnya teks adakah kamu karbon ya. dioksida diperlukan dalam Ni proses penerangan fotosintesis? eksperimen dalam buku Okey, teks mestilah kamu. ya kan, tapi kita buat juga eksperimen ialah mengkaji keberadaan karbon dioksida bagi proses fotosintesis. So hipotesisnya tumbuhan memerlukan karbon dioksida untuk fotosintesis. So apa yang kita nak ubah di sini ialah kita ubah kehadiran karbon dioksida. Ada pokok yang kita beri karbon dioksida, ada pokok yang kita tidak beri karbon dioksida. So yang bergerak balas sama, perubahan warna lautan iodin yang dimalangkan juga sama, jenis tumbuhan. So kita tengok rajah, okey. So ini contoh, ini A, ini B. Okey, pada A, dua-dua kita letak dalam serkup kaca. Okey, tapi A kita letak bersamanya larutan kalium hidroksida. Okey, apa fungsi dia? Okey, larutan kalium hidroksida ni fungsinya ialah untuk menyerap karbon dioksida, So dalam ni tiada karbon dioksida. Yang di sini pula ada karbon dioksida. So kita tahu karbon dioksida diperlukan untuk proses fotosintesis kan. Okey, jadi di sini ada fotosintesis berlaku. Bila fotosintesis berlaku ada penghasilan kanji. Bila ada penghasilan kanji maka ujian iodin menunjukkan perubahan warna kepada biru tua. Okey, di sini pula tiada karbon dioksida. So tiada fotosintesis. Tiada penghasilan kanji maka ujian iodin tidak berubah warna kepada biru tua tapi dia kekal merah. Okey, itu rumusan dia. Okey, so kita tengok eksperimen yang terakhir, eksperimen 2.4. Eksperimen 2.4 ni ialah masalahnya adakah air diperlukan untuk proses fotosintesis? Ramalan kita ialah tumbuhan memerlukan air untuk proses fotosintesis. Air perlu untuk fotosintesis. Tapi kita kena kaji juga. Okey, yang dimanipulasikan ialah kehadiran air. Ada pokok kita beri air, ada pokok kita tak beri air. Okey, pembalik ubah yang bergerak balas ialah perubahan warna lautan iodin. Perubahan yang dimalangkan ialah jenis tumbuhan. Okey, tengok gambar rajah. Okey, ini adalah tumbuhan ini adalah tumbuhan A, ini adalah tumbuhan B, dah tulis Okey, A kita selalu siram, tapi B kita tak bagi air. So, konsep dia sama. Air perlu untuk fotosintesis. Jika ada air, ada fotosintesis. Bila ada fotosintesis, ada kehadiran kanji, penghasilan kanji. Bila ada penghasilan kanji ada dalam daun. Selepas kita buat ujian iodin pada daun, okey, warna iodin akan berubah menjadi warna biru tua. Okey. Yang ini, yang B, tiadalah fotosintesis, tiadalah penghasilan kanji. Maka bila kita buat ujian iodin pada daunnya, maka kita dapati warna iodin kekal terang dan tak berubah menjadi biru tua. Okey, dia sama je. Okey, kalau ada macam ni. Kalau tiada, macam ni. Okay? So kita dah ulang-ulang benda sama je. Okay, itu sahaja penerangannya. Okay, last kali kamu kena jawab soalan. Okay, itu video penerangan eksperimen dalam tajuk ini 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Okey. So selepas pada ni pelajar boleh tengok apakah tugasan seterusnya. Okey. Dengar sampai habis video ini dan ikut apa yang cikgu tulis dan seterusnya. Okay, so setakat ini dulu video pengajaran pada kali ini dan kita jumpa untuk minggu depan kelas seterusnya. Terima kasih.